Kat mana? Duduk kan? Kat mana? Kamera oh situ. Program apa nama dia? TikTok kan? Cubaan suara 1 2 3, cubaan suara 1 2 3. Dah start ke? Tengok kamera macam mana? Ha? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program TikTok. Hari ini kita bersiaran secara langsung daripada level 3 auditorium level 3 Tower 1 MCMC, maaf. Dan tajuk yang akan kita bawakan hari ini ialah Klik dengan Bijak yang akan disampaikan oleh Puan Hashimah Hashim, Ketua Jabatan Program Komuniti. Dan kepada semua, saya harap boleh terus bersama kita sehingga ke akhir siaran, dan sekiranya ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan program Klik dengan Bijak yang akan diterangkan secara lebih lanjut oleh Puan Hashimah, boleh letakkan di ruangan komen, saya rasa di ruangan komen ataupun di ruangan kuis dekat Zoom itulah. Jadi dan juga kita ada sedikit kuis yang akan kita berikan pada hari ini, dan ada sedikit barangan Klik dengan Bijak yang kita telah sediakan untuk mereka yang boleh menjawab soalan dengan tepat nanti yang akan disampaikan oleh Puan Hashimah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan siaran kepada Puan Hashimah Hashim dengan tajuk pembentangan beliau, Klik dengan Bijak. Dipersilakan. Thank you very much, Tahir. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning to all and welcome to the TikTok. And today I'll be sharing on Klik dengan Bijak. Sebelum saya bermula, saya juga nak minta izin memandangkan kita membuka siaran ini kepada orang awam juga, dan kita ada lebih seramai 80 lebih peserta dalam yang mengikuti kita secara Zoom. Jadi saya akan menggunakan dua bahasa. I hope it's okay with all of you. Ya, itu memberi manfaat kepada lebih ramai orang untuk memahami tentang Klik dengan Bijak. Walaupun slides kita dalam bahasa Inggeris, tetapi dia akan diselang-selikanlah bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okey ke? Okey semua? Okay, thank you very much for your kind approval. Ya. Okay, Klik dengan Bijak ataupun KDB. KDB kalau kita tengok dekat situ nampak registered. It is a registered logo. Ya, Klik dengan Bijak ni, jadi orang tidak boleh menyalahgunakan logo Klik dengan Bijak yang dipunyai oleh MCMC. Okay, Klik dengan Bijak adalah merupakan satu inisiatif advokasi keselamatan internet that promotes positive and ethical internet usage bagi memastikan rakyat Malaysia menggunakan secara positif dan juga secara beretika, dan ia berlandaskan kepada 3 teras iaitu safety, security and responsibility, selamat, waspada dan juga bertanggungjawab, serta berlandaskan rukun negara. Kalau kita tengok 3 teras ini, safety, security and responsibility. Apa maksud safety? Safety ialah be cautious when interacting online, berhati-hati. Security, use internet in a secure manner, kenalah menggunakan secara selamat dan waspada supaya kita tidak menjadi mangsa scam. Sekarang ni scam yang berleluasa di dalam negara kita ini. Dan juga bertanggungjawab. Maksudnya bertanggungjawab itu bertanggungjawab kepada diri sendiri, bertanggungjawab kepada orang lain, bertanggungjawab dalam mematuhi segala undang-undang di dalam negara. Jangan jadi netizen. Kalau orang bash, semua orang yang tak kenal pun nak bash juga. Itu tidak bertanggungjawab maksudnya. Ya. Dan boleh ikuti kita di website klikdengannbijak.my. Kita ada Facebook, IG dan juga YouTube channel. Pada hari ini kita tidak akan berkongsi tentang video-video, tetapi ada banyak video tentang Klik dengan Bijak dan topik-topik yang berkaitan di bawah payung Klik dengan Bijak di umbrella of KDB yang anda boleh ikuti di YouTube channel Klik dengan Bijak. So sebagai permulaan, saya nak minta
bantuan dan pertolongan anda semua yang ada di sini dan juga yang berada dalam talian untuk mengikuti kita di FB dan juga IG Klik dengan Bijak. I'm going to give you a few minutes. Boleh tak tolong yang ada kat sini, tolong buka FB dan IG, tolong like dan juga follow FB dan IG Klik dengan Bijak, kerana segala perkongsian dan segala advokasi message itu kita berkongsi di laman sosial FB dan juga IG Klik dengan Bijak. Dan juga program-program kita yang kita adakan yang anda boleh juga turut ikuti yang kita adakan secara dalam talian, kita akan post di laman-laman sosial platform Klik dengan Bijak ini, dan apabila kita adakan program-program sedemikian, ramai yang dapat mengikuti. Dah semua? Okey, terima kasih. Okey, next. Saya searching, Saya ada dengar orang bercakap tu. Ada sesiapa yang nak tanya Dia soalan ke ke? lô ha. Này nè, khui lah. Okay. Excuse me, sir, I can hear you. If there is any questions, you can ask, or you can also type on the chat column. Oh, okay. Thank you very much. Okay, Klik dengan Bijak dari segi national objective. Kita sebenarnya ada di bawah MCMC, kita ada 10 objektif nasional, iaitu, tetapi yang merujuk kepada Klik dengan Bijak ada 4. Nombor 2, nombor 4, nombor 7 dan juga nombor 10. Iaitu nombor 2, to promote a civil society where information-based services will provide the basis of continuing enhancements to quality of work and life. Nombor 4, to regulate for the long-term benefits of the end users, untuk memastikan semua pengguna-pengguna internet dilindungi. Dan juga to create robust applications environment for end users. Dan juga untuk menyediakan satu platform yang boleh diguna pakai oleh pengguna-pengguna semua secara, macam saya katakan tadi, selamat, bertanggungjawab dan juga berhati-hati, ya. Dan to ensure information security and network reliability and integrity. Ini adalah 4 daripada 10 national objective dengan visinya untuk memperkasakan pengguna-pengguna internet di Malaysia ini supaya dapat menggunakan internet secara selamat, waspada dan juga bertanggungjawab, iaitu safe, secure and responsible manner. Dan misinya adalah untuk to create awareness and educate Malaysia's internet users on online safety. Macam kita adakan program-program advokasi Klik dengan Bijak ini untuk memastikan pengguna-pengguna internet ini mempunyai ilmu dan juga kefahaman tentang penggunaan internet secara selamat apabila mereka berada dalam talian. To develop and expand network of strategic partners in disseminating advocacy messages effectively. Kita juga bekerjasama dengan pelbagai rakan strategik, termasuklah Polis Diraja Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, UNICEF, ITU dan sebagainya, untuk memastikan bahawa advocacy message ini dapat disampaikan ke seramai pengguna internet yang mungkin di Malaysia. Termasuklah kita juga bekerjasama dengan PADI-PADI yang berada di seluruh negara, ya. Dan to be recognised as one of the reference points for digital media and information literacy. Okay, next. Dari segi role of MCMC dalam mengawal selia cyberspace Malaysia ini, kita ada 3 fungsi kita, iaitu dari segi advokasi, dari segi regulatory dan juga dari segi support. Support iaitu kita memberikan technical support kepada Polis Diraja Malaysia dan juga jabatan-jabatan yang berkaitan seperti profiling, ataupun kita juga ada digital forensics department yang memberikan bantuan-bantuan teknikal kepada pihak-pihak polis dan pihak-pihak yang berkenaan. Dan kita juga mengakses untuk blok melalui internet service provider. Apabila kita menghantarkan list untuk di blok, internet service provider akan membuatkan blockage kepada laman-laman web yang tertentu setelah mengenal pasti dan juga melalui proses-proses yang ikut undang-undang lah. Bukanlah kita boleh tutup sesuka hati, ya. Kita ada section 263 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan kita juga dari segi penguatkuasaan, kita selalu menggunakan section 211 dan juga 233 untuk memastikan tiada maklumat palsu yang disebarkan. Dia ada 5 elemen, iaitu jelik,
lucah, palsu, mengancam dan juga sumbang. Kalau ada 5 elemen ni memang akan dikenakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Section 233. Dan hari ini kita akan bercakap lebih tentang advokasi, iaitu awareness and education. Kita membuat program kesedaran dan juga memberi program latihan kepada masyarakat umumnya tentang penggunaan internet secara positif dan bagaimana hendak memastikan keselamatan apabila pengguna-pengguna internet di Malaysia ini berada dalam talian. Itu melalui kolaborasi, dan kita juga ada Digital Society Research Grant, ya. Macam orang selalu tanya, apakah impact kepada komuniti, apakah impact kepada rakyat Malaysia. Jadi pada tahun ini kita ada 2 grant yang telah diberikan kepada penyelidik-penyelidik daripada beberapa universiti di dalam negara untuk menilai dan juga keberkesanan tentang program KDB yang telah kita laksanakan. InsyaAllah kita akan berkongsi dapatan-dapatan daripada penyelidik-penyelidik ini. Okay, next. Okay, ini overview. Ini secara menyeluruh, overview tentang Klik dengan Bijak. Telah dilancarkan semenjak 2012 yang berdasarkan rukun negara macam saya katakan tadi. Yang sebelah kiri itu dah banyak yang saya sebutkan tadi, dan saya cuma nak tekankan tentang key message, iaitu key message ialah untuk menggunakan internet secara positif dan beretika melalui self regulation ataupun kawal seliakan diri. Kita perlulah kena kawal diri kita sendiri. Dia tak boleh ada semua orang nak mengawal kita, kan. Kita tidak mampu untuk kawal semua orang. Jadi kawal seliakan diri ini untuk memastikan bahawa kita selamat apabila kita berada dalam dunia cyber ataupun berada dalam talian. Terutama sekali kita tidaklah menjadi mangsa scam. Sekarang ini macam pagi tadi melalui laporan berita yang disiarkan, pihak polis telah melancarkan kempen anti-scam dengan melantik 104 duta-duta untuk menyebarluaskan tentang kesedaran tentang scam, termasuklah ahli sukan, selebriti, key opinion leaders, agamawan. Mereka juga telah dipilih untuk menyampaikan maklumat tentang kempen anti-scam ni supaya memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia supaya tidak menjadi scam, kerana scam ini sangat-sangat berleluasa dan kita pun ramai orang yang terkena sama ada disedari ataupun tanpa disedari. Sebab itu kita dapat berapa berita, kan, yang tiba-tiba dia sedar dalam akaun dia dah kehilangan beberapa ribu ringgit. Dan juga ada juga yang mengatakan yang dia dah letak maksimum yang dia boleh keluarkan sebanyak RM3,000 sebagai contoh. Tapi yang dikeluarkan lebih daripada tahap maksimum tanpa mendapat sebarang maklumat daripada pihak bank. Itu merupakan satu yang kita takuti sekarang ni, ya. Daripada segi topik pula, topik yang di bawah KDB ni, tahu tentang undang-undang, cyberbully, online grooming, penggunaan internet yang bermasalah, digital parenting, terlebih kongsi, ini online fraud ataupun yang macam saya katakan tadi lah, termasuklah scam, maklumat palsu, keselamatan komputer, self-regulation ataupun kawal seliakan diri, dan juga bagaimana hendak melaporkan tentang cybercrime yang berlaku dalam talian ini. Dan achievement kita ataupun pencapaian kita semenjak 2012 sehingga 2021, sehingga 2021, ya, kita masih lagi menjalankan program ini, dan pada tahun ini juga, ya, tapi data ini adalah sehingga 2021 kita telah mencapai lebih daripada 7 juta capaian audiens, dan kita mempunyai hampir 90,000 pengikut di laman media sosial. Pada tahun 2021 sahaja kita telah melaksanakan 53 program dengan mendapat capaian audiens untuk 53 program ini seramai 1.5 juta, dan juga kita telah melaksanakan My Cyber Genius, iaitu kita telah mula menggunakan beberapa soalan daripada My Cyber Genius ini, kefahaman selepas mengikuti program Klik dengan Bijak. Selepas Klik dengan Bijak tu dia ada satu kuis macam Kahoot, tapi ini dikenali sebagai My Cyber Genius. Dia bukan Kahoot, dia similar to Kahoot, tapi ini di bawah portal kita sendiri, di bawah Cloud MCMC, dan dapatan kita adalah
mencapai 82%. Dia minimum at least 80% untuk KPI di bawah MyCyberGenius ini. Dan kita telah berkolaborasi dengan lebih daripada 35 rakan strategik semenjak tahun 2012 ya. Okay, dan online ataupun on ground dan online activities, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita ada juga menjadi pempamer di beberapa agensi-agensi kerajaan dan juga sewaktu jelajah aspirasi keluarga Malaysia dan sebagainya. Dan kita juga menjalankan online activities, kita menjalankan beberapa ceramah dan juga perkongsian secara dalam talian. Sebagai contoh, hari ini kita jalankan secara hybrid, maksudnya ada beberapa orang yang di sini bersama-sama dengan kita, tetapi ada lebih ramai orang yang mengikuti kita daripada seluruh negara secara dalam talian. Dan kita juga merupakan expert referral ataupun kita menjadi pakar rujuk kepada pelajar-pelajar PhD dan juga kepada jabatan-jabatan kerajaan yang lain tentang modul-modul yang berkaitan dengan klik dengan bijak. Dan kita juga memperkasakan PADI, manager-manager dan assistant manager di PADI untuk berkongsi dengan masyarakat setempat, komuniti setempat tentang penggunaan ICT, penggunaan internet secara positif, beretika dan juga bertanggungjawab. Dan kita ada media coverage ya, kita juga keluar ada dalam TV, radio dan juga print media, dan kebanyakannya kita buat ni kalau ikuti kita punya laman sosial, klik dengan bijak IG dan FB, ada banyak perkongsian yang kita adakan di situ. Dan sebelah kanan itu pula merupakan contoh-contoh rakan strategik yang telah bekerjasama dengan kita. Okay, ini adalah audience segmentation highlights. Ini menunjukkan kita berkolaborasi dengan pelbagai rakan strategik dan kita memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, belia, ibu bapa dan juga penjaga, universiti, educators, NGOs, private sector, kementerian dan juga agensi-agensi di bawah kementerian, dan juga dengan pelibatan antarabangsa. Ini di bawah tu ada contoh kita beri daripada segi sama ada menjadi pempamer, kita memberi talk, seminar ataupun kita menjadi panel dalam discussion, dan juga kita menjadi working group kepada beberapa yang working group yang telah sebagai contoh technical working group yang di bawah UNICEF untuk Child Online Protection sebagai contoh ya. Dan pada tahun lepas dan tahun ini kita telah berkolaborasi dengan ITU dan kementerian kita sendiri KKMM, itu dengan terlibat dalam KDB Girls in ICT sempena 10 tahun anniversary dan juga 11 tahun pada tahun ini yang telah kita laksanakan secara hybrid pada tahun ini ya, dalam talian dan juga bersama-sama dengan panel-panel yang menjadi panel pada masa itu. Dan alhamdulillah kita telah mencapai pada tahun ini sebagai contohlah apabila kita laksanakan program Girls in ICT pada tahun 2022 ini, kita telah mendapat seramai 1,111 penyertaan daripada seluruh negara. Itu memberi kesedaran tentang kepentingannya pelibatan girls dan juga belia wanita dalam ICT untuk mereka melibatkan diri dalam STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan juga Mathematics ya. Ini sebagai contoh. Kalau boleh baca yang lain tu ada banyak lagi yang lain. Jadi saya tak payahlah baca banyak-banyak, tapi macam tahun lepas juga sebagai contoh kita ada MCMC UNICEF online Child Online Protection. Yang ini kita berkolaborasi dengan UNICEF dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang dilaksanakan secara dalam talian, dan ianya juga kita telah mendapat lebih daripada 1,300 penyertaan daripada seluruh dunia. Tahu tadi seluruh negara ya, kalau yang Child Online Protection ni kita dapat daripada seluruh dunia termasuklah negara-negara ASEAN. Wakil-wakil negara ASEAN semua turut menghadiri program ini, jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan di dalam negara dan juga luar negara turut serta dalam program ini. Ini adalah satu pencapaian untuk MCMC. Kalau lihat kat sini nanti saya akan kongsi lebih sikit lah, ini pencapaian KDB ya di peringkat antarabangsa. Yang itu kita akan cakap kemudian ya. Okay. Okay, dari segi advocacy dan juga outreach proses dia, mula-mula kita perlulah ada development ataupun untuk menghasilkan modul-modul dan key messages untuk kita kongsikan kepada semua pengguna-pengguna
internet, pengguna-pengguna internet dalam negara. Lepas tu kita ada engagement dan juga platform. Kita melakukan pelbagai program melalui rakan strategik kita, termasuklah pengakap, Majlis Belia Negara, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, dan juga kita ada akses kepada beberapa platform, iaitu kita menggunakan PADI di seluruh negara, JAKIM, KPWKM, dan juga kita ada publicity melalui media dan PR, positive coverage dan delivery of key advocacy messages. Dan kita juga menggunakan platform Malaysia ICT Volunteers. Kalau ingat minggu lepas kita dah kongsi tentang Malaysia ICT Volunteers. Salah satu tugasan daripada sukarelawan ICT Malaysia ini adalah untuk menyebarluaskan message advokasi klik dengan bijak kepada komuniti-komuniti di mana mereka bertugas, ataupun mereka memberi ilmu dan juga berkongsi pengetahuan untuk komuniti-komuniti setempat dapat menggunakan internet secara selamat, positif dan juga beretika, ya. Dan implementasinya sama ada melalui ground activation ataupun program yang dilaksanakan di PADI dan juga MIV, dan juga melalui kolaborasi dengan strategic partner. Sebagai contohlah, kalau kita katakan Sekolah Rukun Negara, itu adalah satu kolaborasi di antara Klik dengan Bijak dan juga Kementerian Belia dan Sukan, di mana Klik dengan Bijak merupakan salah satu modul wajib di dalam program tersebut, ya. Ini sebagai contoh. Okey. Ada lagi contoh yang lain, nanti kita akan kongsikan apabila kita sampai ke slide berkenaan. Ini adalah key milestone pencapaian semenjak 2012 dilancarkan. 2016 kita ada 5 juta capaian audiens, tapi sekarang ni kita tadi dah ada lebih daripada 7 juta capaian audiens. Dan kita berkolaborasi dengan pengakap, berkolaborasi dengan JAKIM, dan kita berkolaborasi dengan lebih ramai rakan strategik, dan kita juga melaksanakan sejak pandemik berlaku. Bila kita selalunya kita turun ke padang, kita turun on ground activation, tetapi sejak pandemik berlaku kita juga telah mengubah cara penyampaian kita, di mana kita mengadakan secara dalam talian. Nanti saya akan kongsikanlah pada tahun 2020 kita bermula mengadakan bicara Klik dengan Bijak secara dalam talian, di mana apabila kita laksanakan program ini kita mendapat penyertaan daripada lebih ramai rakyat Malaysia. Dan juga WSIS Prizes 2020, Klik dengan Bijak juga merupakan champion pada tahun 2020 dan juga finalis pada tahun 2021. Yang ini adalah trofi yang kita menang di Geneva baru-baru ini, ya, disebabkan oleh pandemik. WSIS Forum telah ditangguhkan sehinggalah pada tahun ini mula dilaksanakan. Jadi kita juga dijemput ke Geneva, tetapi kita diwakili oleh Division International untuk menerima trofi daripada His Excellency Haolin Zhao, iaitu Secretary General of ITU di Geneva. Yang ini merupakan sijil yang kita terima dan juga trofi yang kita terima. Nanti kita boleh pass around. Berat tau yang ini. Mimi Nina tolong pass around Nina. Tolong angkat ni, memang berat. Warna emas, adakah emas? Dan trofi tu kena pegang itu sikit, ya, sebab kalau sebelah saya cuba pegang sebelah tangan tu terus jatuh. Memang beratlah trofi ni, ya. Dan pada tahun 2022 ini kita telah melancarkan penggunaan MyCyberGenius melalui portal MyCyberGenius itu sendiri, dan kita mula laksanakan. Ini adalah impact kepada program-program Klik dengan Bijak yang dilaksanakan. Sebagai contoh, selepas buat katalah topik tentang maklumat palsu, lepas tu dia akan ada soalan macam Kahoot tu untuk dijawab, dan kita akan menilai berapa average score. Kalau boleh average score tu kita nak mendapat sekurang-kurangnya 80%, dan kita akan menilai tentang keberkesanan ataupun kefahaman orang-orang yang menerima maklumat daripada kita. Dan pada tahun ini kita akan menyambut 10 tahun Klik dengan Bijak. Jadi tunggu, kita ada banyak program-program yang akan kita laksanakan, ya, untuk 10 tahun Klik dengan Bijak ini, yang boleh can be participated by all of you, sama ada berada di sini ataupun secara dalam talian. Jadi tunggu pengumumannya. Kalau nak tahu pengumumannya, kenalah selalu ikuti Facebook dan IG Klik dengan Bijak.
Ini adalah program Bicara Klik dengan Bijak yang telah menjadi finalis untuk WSIS Forum 2021. Dan untuk makluman semua, ini semenjak pada tahun ini sahaja, pada 22 Mac hingga 23 Ogos, kita telah melaksanakan 17 program. Capaian audiens untuk program ini sahaja adalah almost 80,000 capaian audiens, dan likes and reaction lebih 6,000, dan perkongsian more than 4,708 shares, orang berkongsi program yang kita laksanakan ini. Lepas tu boleh lihat lagi, kita berkolaborasi dengan rakan-rakan kita di state offices, ya. Pegawai-pegawai advokasi di state offices merupakan penceramah-penceramah untuk program Bicara Klik dengan Bijak ini, dan mereka akan diberikan topik-topik pada satu topik pada satu masa. Dia bukanlah bercakap secara menyeluruh. Sebagai contohlah internet addiction ke, sebagai contoh online sexual online grooming ke, child online grooming ke, child online protection ke, dan sebagainya. Dan moderator kita adalah Encik Tahir yang juga menjadi moderator untuk hari ini, ya. Dan kita telah mendapat lebih 1,177 responden untuk program untuk My Cyber Genius, iaitu selepas setiap perkongsian itu kita ada quiz My Cyber Genius, dan mereka-mereka yang dapat menjawab soalan itu akan kita berikan hadiah, walaupun mereka mengikuti secara dalam talian, akan dipostkan kepada mereka. Dan hari ini selepas hujung program nanti, ya, sila bersama-sama dengan kita, ada soalan-soalan, dan siapa yang menang sama ada berada di sini ataupun berada dalam talian, insya-Allah kita akan menghantar hadiah walaupun kecil sebagai tanda cendera hati kita lah. Nak hantar hati tak boleh, jadi kita hantar cendera hati lah kepada anda semua, ya. Okey. Ini adalah strategic collaboration, rakan-rakan strategik yang macam saya katakan tadi. Kementerian Komunikasi dan IT itu adalah Girls in ICT pada tahun lepas dan pada tahun ini. Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada program, kita panggil PEARL atau Program Ekspresi Anak Remaja Lestari. Kementerian Kementerian Kebajikan Wanita dan Masyarakat, kita ada program Keselamatan Kanak-kanak Sahabat Bijak Klik dengan Bijak semenjak tahun 2015, dan juga kita ada macam tadi saya katakan Sekolah Rukun Negara tu dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan kita akan ada lagi lah kolaborasi bersama-sama dengan rakan-rakan strategik yang lain. Ini sebagai contoh, bukan hanya di sini. Ini kita cuma nak berkongsi contoh-contoh yang telah kita laksanakan. Kalau nak letak semua tak muat pula slide itu, penuh slide je. Tak habis pula nak bercakap satu-satu. Okey, ini sebagai contoh dengan universiti juga sama. Kita ada dengan UKM, pertandingan video dan poster Klik dengan Bijak, pengurusan maklumat COVID-19. Ini sewaktu peak COVID-19 tu. Semasa peak COVID-19, di dalam negara ini kita adakan pertandingan video dan poster yang terbuka kepada pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga pelajar-pelajar universiti. Walaupun kita berkolaborasi dengan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk pertandingan video dan poster Klik dengan Bijak ini, tetapi penyertaan daripada semua universiti, bukan hanya terbuka kepada UKM sahaja. Pemenangnya juga ada daripada Universiti Melaya dan juga sekolah-sekolah sekolah-sekolah menengah yang berdekatan dengan UKM yang telah melibatkan diri dalam pertandingan video dan poster ini. Tetapi organizer dia tu UKM dan MCMC. Dan Universiti Putra Malaysia juga sama, kita ada MCMC Debating Championship 2018. Yang ini juga sama, bukan organizer dia UPM dan MCMC, tetapi ia melibatkan pelbagai universiti untuk terlibat dalam debate ini, ya. Dan UNICEF, kita ada COP online seminar pada tahun lepas yang saya kongsikan itu, yang kita ada pelbagai lah. Kita punya speakers juga pada tahun lepas, kita ada daripada US, daripada UK, daripada Singapura dan daripada pelbagai negara walaupun time difference, ya. Sebab kalau kita di Malaysia ni waktu pagi, mereka waktu malam, jadi boleh nampak lah bila dia online tu memanglah gelap lah sikit kan, disebabkan oleh time difference itu. Tapi itu tidak menghalang mereka untuk bersama-sama dengan kita untuk berkongsi tentang child online protection. Itu merupakan satu kolaborasi dan satu inisiatif yang sangat besar untuk kami di Jabatan Program Komuniti dan juga MCMC, kerana lebih daripada 10 newspaper yang cover this program, this event child online protection ni. Borneo Post ada,
Boleh check ya, kalau you see Google sekarang ni boleh dapat tentang dapatan-dapatan dan perkongsian itu. Terdapat lebih daripada 10 newspaper ataupun news outlet sama ada dalam talian ataupun secara fizikal ini yang berkongsi tentang program COP online seminar yang telah dilaksanakan oleh MCMC. Dan itu juga merupakan satu pengiktirafan lah kepada MCMC kerana kita bukan hanya menyebut media, kita juga menyebut universiti-universiti, akademia-akademia untuk turut serta dalam program ini dan juga program ini terbuka kepada semua MCMC staff. Anda kat sini ada yang attended tak this program? Ingat tak program ni? Ia terbuka kepada MCMC staff juga ya pada masa tersebut ya, pada tahun lepas. Dan kita dengan ITU kita ASEAN COP Child Online Conference pada tahun 2017 dan Majlis Belia Malaysia, maaf saya, kita ada peranan belia dalam menyekat penularan berita palsu yang kita laksanakan pada tahun lepas di seluruh Malaysia ya. Okay. These are these domestic acknowledgement yang kita terima. Kita menjadi pakar rujuk kepada Kementerian Kesihatan di dalam program transformasi minda, iaitu it's like an orientation program for the new doctors, new dentists, new nurses yang bekerja dengan Kementerian Kesihatan yang tentang penggunaan internet ataupun keselamatan dalam talian yang telah kita kongsikan. Kementerian Pembangunan Wanita pula kita telah menjadi panel untuk sambutan Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan yang bertajukkan kesaksamaan digital merentasi usia. Baik, tersasul pula kan. Kena take 2, take 3 ni. Tersasul-sasul ni kalau bercakap bila tak berhenti tu dia tersasul sedikit. Iaitu untuk memastikan yang ini kita balik semula kat sini telah diikuti oleh secara hybrid juga program tu di Dewan di KPWKM dan juga di pusat jagaan orang warga emas di seluruh negara, untuk memberi kesedaran tentang penggunaan internet secara selamat dan juga memastikan bahawa warga-warga emas juga tidak terkecuali. Dan pengguna internet di Malaysia ini kita nak memastikan bahawa semualah dapat menggunakan secara selamat ini, warga emas, orang kurang upaya, orang asli, kanak-kanak, remaja, orang yang bekerja, suri rumah dan semua orang, insya-Allah, untuk dapat memastikan bahawa mereka dapat menggunakan internet secara selamat. Dan kajian Internet User Survey 2020 MCMC mendapati bahawa mereka yang berumur 55 tahun ke atas prone to become the victim of scam. Tetapi jangan lupa ramai juga yang muda yang menjadi mangsa kepada scammer ya, terutama sekarang ni scam yang berleluasa sekarang ni adalah pekerjaan tidak wujud. Kononnya dapat jadi sales executive di luar negara dengan gaji yang 5-6 ribu, 1,000 US dollar sebagai contoh. Bila pergi, tiba-tiba mereka telah ditipu dan menjadi mangsa untuk mereka kena scam orang lain. Kalau tak scam, mereka didera. Mereka dipaksa untuk melakukan tugasan itu. Mereka sebenarnya bukan nak jadi scammer, ini terbalik sikit, tetapi mereka juga menjadi mangsa, dikurung dan diseksa sekiranya tidak mencapai capaian KPI lah seperti KPI yang telah ditetapkan. Dan kerajaan kita, Polis Diraja Malaysia bekerjasama dengan Polis ASEAN dan juga negara terbabit untuk membawa pulang rakyat-rakyat Malaysia yang menjadi mangsa. Tapi bukan senang lah kalau dah pergi situ, dah kena kurung, dah semua kena rampas, pasport kena rampas, dah jadi illegal di negara tersebut. Nak diselamatkan adalah merupakan satu proses yang sukar. Kadang-kadang diorang kena dihantar di detention center, macam inilah pusat tahanan pendatang asing tanpa izin kalau di negara kita tu. Di negara tersebut sebelum mereka dapat dibawa pulang. Boleh rujuk kepada berita-berita dalam talian untuk maklumat lanjut, iaitu ini merujuk pada pekerjaan yang tidak wujud. Kalau kita ada kan yang apa kita panggil tu, loan, kita panggil pinjaman yang tidak wujud. Ini juga pekerjaan yang tidak wujud yang berleluasa sekarang ni. Sebab itu saya nak highlightkan, yang menjadi scammer ni adalah orang-orang muda, orang-orang yang beria-ria nak kerja kononnya dalam negara. Mungkin memang betul agak sukar sekarang ini disebabkan post pandemik untuk mendapat pekerjaan, tetapi janganlah sampai kita menjadi mangsa di mana ada setengah tu keluarga mangsa terpaksa membayar ransom ataupun tebusan kepada
orang-orang ini untuk melepaskan anak-anak mereka. Ada juga yang meninggal baru ini, yang dia pergi ke Bangkok, kononnya nak bawa balik anak dia yang telah menjadi mangsa pekerjaan tidak wujud ni. Last yang dia dapati bahawa anak dia tersebut telah meninggal dunia. Masih muda budak tersebut. Okay. Boleh bacalah yang dekat sini, yang lain-lain yang kita bekerjasama dengan universiti-universiti termasuklah UKM UNESCO training. Kita menjadi salah satu speaker dalam dia punya media and information literacy for academics. Okay, next. Ini domestic acknowledgement, domestic acknowledgement ataupun pengiktirafan domestik, di mana pelajar-pelajar universiti ataupun yang nak buat PhD ke master ke merujuk kepada kita tentang tesis mereka ataupun kajian-kajian yang mereka laksanakan tentang topik-topik yang berkaitan dengan klik dengan bijak. Sama ada kita menjadi pakar rujuk, kita memberi input kepada dapatan mereka itu, ataupun mereka mengguna pakai klik dengan bijak modules dan juga materials untuk mereka melaksanakan tugasan mereka ataupun melaksanakan research mereka. Ini adalah merupakan satu pengiktirafan kepada klik dengan bijak itu sendiri. Okay. Wah, kalau kita sampai kat sini ni macam dah nak habis lah. Tapi kita almost 1 hour. Ini adalah sertifikat yang kita telah kongsikan dengan semua orang dekat sini. Kalau kat dalam talian tu mungkin boleh dikongsikan, kita boleh letak balik lah dekat sini. WSIS Prizes 2020, yang itu kita menang. Tapi WSIS Forum 2021, klik dengan bijak telah menjadi finalis dengan projek bicara klik dengan bijak secara dalam talian. Kita kena letak sikit. Okay, boleh nampak tak? Yang dekat zoomies ni boleh nampak tak? Dengan piala kita ni. Piala yang color gold ni. Saya memang tak larat angkatlah piala tu, konon-konon rasa macam ringan. Berat tak piala tu? Berat kan? Jenuh nak bawa balik daripada Geneva tu. Ambil kat Geneva nak bawa balik tu jenuh, nak kena hand carry lagi sebab piala kan. Okay, ini adalah pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada klik dengan bijak. Dan saya harapkan insya-Allah kita akan membuat lebih mendapat lebih banyak pengiktirafan sama ada dari segi domestik dan juga international, untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia termasuklah kita-kita ni menjadi warga negara digital. Jangan menjadi netizen yang suka membawang, jangan suka menggunakan pakai internet untuk bash orang. Cyberbully sebagai contoh, Malaysia berada di tangga kedua di dalam negara Asia. Itu satu perkara yang sangat-sangatlah kita bukanlah sangat membanggakan, kita tak nak berlaku begitu. Jadi dengan kesedaran tentang penggunaan internet secara selamat, waspada dan bertanggungjawab, kita nak memastikan semua rakyat Malaysia bukan hanya tidak menjadi mangsa dan juga jangan menjadi pemangsa. Ada dua jangan menjadi mangsa dan juga jangan menjadi pemangsa. Don't put threat on others and don't become the victims as well. Itu yang kita hendak pastikan, dan insya-Allah dengan kerjasama semua rakyat Malaysia termasuklah terutamanya warga MCMC ini, kita nak menggalakkan apabila anda semua ada kawan-kawan di laman Facebook dan juga IG, tolonglah berkongsi, ambillah share apa yang kita kongsikan di FB dan juga IG. Klik dengan bijak ini untuk dikongsikan dengan rakan-rakan, rakan taulan, sahabat handai, kaum keluarga, supaya mereka sedar tentang penggunaan internet secara selamat, waspada dan bertanggungjawab. Dan yang paling pentingnya, paling penting, tidak melanggar undang-undang dalam negara. Banyak juga orang yang tak tahu, tetapi apabila mereka tanpa sengaja telah menyebarkan maklumat palsu, mereka dikenakan dengan Akta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Telah menyalahi undang-undang, dan lagi satu menjadi mangsa. Dan mangsa ni kita kata ada scammer ni,
macam berleluasa lah scammer sekarang ni. Remaja juga menjadi mangsa scammer. Tak kira scammer ni tak semestinya lelaki, perempuan juga ada menjadi scammer. Ada banyak telefon-telefon yang kita terima, sama ada kita, kalau kita menerima daripada email tu kita kata phishing, kalau kita terima daripada call tu adalah phishing, dan kalau kita dapat SMS tu adalah smishing. Dia dah, dulu kita kata phishing je, kita tahu phishing je satu. Sekarang ni dia dah segregate into a few categories. Itu menunjukkan betapa masalah ini sangat-sangatlah menjadi satu masalah dalam negara kita ini. Sebab kita ni kalau kita menggunakan secara selamat, positif dan bertanggungjawab, insya-Allah kita tidak menjadi mangsa. Dan kita jangan jadi pemangsa, jadi scam orang ataupun bully orang, bully secara cyber ya. Itu adalah untuk kita, untuk ingatan kepada kita semua ya. Dan tidak bermakna kita masih bukan warga emas, kita tidak akan kena tipu, kerana saya dapati kalau kita ikut ramai golongan profesional juga menjadi mangsa scam. Doctors, even bankers pun lose RM650,000 kerana menjadi mangsa scam. Remaja 14 tahun, lelaki kena scam RM300,000, hampir RM300,000. Dia ibu bapa pun kena sedarlah memain peranan. Nak tahu anak-anak ni beli apa, digunakan untuk apa. Jangan ambil sambil lewa ibu bapa yang okay, please pay this for me, please pay that for me. So semua kata laluan dan juga password diberikan is given to the children. Tetapi sambil-sambil they are paying the bills on behalf of the parents, dia juga menjadi mangsa scam. Tiba-tiba dia sedar-sedar almost 300,000. Ini kisah benar, almost 300,000 being given to a scammer only known for about 4 months. Dalam masa 4 bulan. Dia tak lama jadi mangsa scam ni. You just know them for about a few months, you can get scammed. Can get conned by all these people. So please be careful. Sebab itulah untuk ibu bapa dan juga penjaga. Guru-guru juga kita nak memastikan guru-guru juga tahu tentang penggunaan internet secara selamat. Dan melalui program MIV bersama komuniti, bersama MIV bersama dengan sekolah itu, penekanannya adalah 100% ditekankan tentang modul-modul klik dengan bijak untuk memastikan guru-guru dapat menggunakan, dapat berkongsi dengan murid-murid, ibu bapa dan juga penjaga di sekolah masing-masing, dan pada masa yang sama berkongsi dengan rakan taulan, kaum keluarga dan juga komuniti di mana mereka berada kan. Biasakan grup WhatsApp taman lah dan sebagainya tentang penggunaan secara selamat, positif dan juga bertanggungjawab. Itu yang kita nak tekankan, dan kita juga mohon bantuan warga MCMC dan juga warga Zoomies yang ada sekarang ni, tolonglah bantu kita untuk sama-sama membenteras penggunaan internet yang tidak selamat ini. Ya, okay. Ini adalah gambar-gambar aktiviti yang kita laksanakan secara dalam talian. Kalau kita tengok yang ada gambar ramai-ramai itu, Child Protection pada tahun lepas. Pada tahun ini juga kita ada Girls in ICT, gambar yang di bawah tu, dan juga secara bersemuka di seluruh negara. Yang ini yang kalau tampak phone tu, mereka yang telah menjawab My Cyber Genius, iaitu selepas menghadiri katalah program KDB tentang bully cyber, lepas tu ada soalan yang berkaitan tentang bully cyber yang dijawab menggunakan portal My Cyber Genius. Jadi betul tu dia akan keluarlah macam tu. Nampak tu betul, you can see that betul. Soalan itu betul telah dijawab. Kalau salah tu dia akan keluar salah lah, dan at the end of it we'll see who are the champions, nombor 1, 2, 3, dan kita akan memberi hadiah kepada pemenang-pemenang. Okay. Okay, we come to the end of it. This is where you can like and follow us at Facebook dan juga IG Klik Dengan Bijak. Kita dah dapat blue tick ya, Facebook dan IG Klik Dengan Bijak semua kita ada blue tick ya. Dan juga YouTube channel. Today that we did not share with all of you videos on the topics under Klik Dengan Bijak. However, you can always follow us on YouTube channel and you can watch all the videos online. There are so many videos that you can learn from, and it will be very easy to share, and it will be also a medium that easiest for especially the youngsters to understand.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetapi kita belum habis lagi ya. Ada soalan-soalan yang nak ditanya ni ya. Kita nak tunggu soalan. Tuan moderator, soalan-soalannya Tuan moderator. Sekejap ya, saya tengok Tuan moderator kita telah menyediakan soalan. Jadi kena tengok siapa yang jawab cepat, sama ada di sini ataupun dalam talian. Wow, ada banyak soalan ni, banyaklah hadiah ni. Okey. Zalina, please tolong tutup ini sebab nanti nampak jawapan kat sini. Dia tak boleh tutup, kita tutup sekejap ya. Sebab nak tanya soalan ni kita tutup ni. Kena. Okey. Berikan laman web klik dengan bijak. Apakah laman web klik dengan bijak? Siapa nak jawab? Kalau ada dekat sana yang dah jawab, tolong ni ya. Boleh seorang Nina tolong go there in case if they have answered correctly. HTTPS ke? Okey, betul. Siapa tolong ambil nama beliau ya? Tanya, tolong ambil. Okey. Apakah 3 teras yang dipromosikan oleh Klik dengan Bijak? Tadi duk cakap banyak kali ni. Siapa nak angkat ni? Kena angkat tangan. Kalau kat sini kena angkat tangan. Siapa cepat? Oh, dah ada orang jawab dah. Selin Mersila. Selamat, waspada dan bertanggungjawab. Yang pertama menjawab. Jadi kena cepat ya. Ada ramai yang menjawab tapi yang pertama menjawablah yang akan menang. Bukan Selin Mersila ke yang paling cepat menjawab? Betul. Okey. Soalan ketiga. Berikan nama program dalam talian yang diadakan secara langsung di Facebook Klik dengan Bijak. Ayo orang kat sini. Apa dia? Tadi kita dah berkongsi secara Nur Hidayu jawab salah. fotografi. Salah. Fotografi? Okey, betul. Yang dekat sini ada yang ni bukan. Dah sebelum Nur Mariza ada yang dah berjawab di sini. Okey. Samsul Izham. Okey, soalan keempat, the fourth questions. Pada tahun berapakah Klik dengan Bijak mendapat anugerah juara dalam hadiah WSIS? Siapa nak angkat tangan? Okey, ada orang dah jawab depan ni. 2020 ini dah letak depan ni. Dia duduk depan, dia lah cepat nampak. Siapa nama? Nama siapa? Amira. Okey, next ya. Berapa jutakah? Okey, baik Tuan Moderator bagi dah tahu juta ni. Capaian audience Klik dengan Bijak sehingga 2022. Sehingga 2022. Berapakah? What is our audience reach until? Okey. Online jawab 7 juta. Siapa yang cepat menjawab ni? Okey. Nur Aina Osman. Saya serahkan kepada moderator menentukan siapa yang jawab cepat ya, sebab saya tak boleh nak tengok sini tengok sana. Moderator? Sebab ramai yang menjawab. Moderator. Betul. Right now. Okay. Tuan moderator, tentukanlah siapa pemenangnya, Nur siapa Aina yang cepat ya. Dah tulis nama dia kan? Apakah nama Facebook Klik dengan Bijak? KDB. MWC Negeri Sembilan jawab KDB. Bukan. Tadi kat sini dah jawab tadi. I think someone belakang Klik tu yang dengan Bijak. jawab kan. Sini dia dah jawab awal tadi. Taufik. Okay. Taufik nanti selepas sesi datang sini bagi nama penuh ya. Okay. Okey. Oh, yang ni senang je ni. Pada tahun berapakah Klik dengan Bijak dilancarkan? Okey, saya rasa saya dengar dekat sana cepat. Nurul. Okey.
Wah, bagus staff Dekat Pedi. sini, Semua dekat very sini aktif. yang dekat sini yang cepat. Orang yang dekat sini juga, let's be fair ya, kalau dengar sana jawab dulu, kita bersama-sama. Tak bermakna anda berada di Nurul. sini, yang berada dalam talian tak boleh Nurul, menang. Anda tolong juga bagi boleh nama menang, penuh. tapi make sure you jawab cepat ya. Okey. Apakah nama sistem yang dibangunkan untuk mendapatkan peratusan tahap pemahaman rakyat Nur Aina Malaysia Osman. tentang Nur klik Aina dengan Osman bijak? tahun 2022 My Cyber Genius. Okey, betul. Okey, Nur Aina Osman pemenangnya. Daripada mana tu? Ramai. Macam Banyak Nur Aina Osman menang. tinggal lagi 2 soalan ya, the last 2 questions. Okay, the last 2 questions ya. Apakah nama Instagram Klik dengan Bijak? Klik dengan bijak. Tak, jawapan dia kena jawapan sama dekat sini. Dia bukan Klik dengan Bijak sahaja, dia ada. Okay, dia ada add Klik dengan Bijak. So jadi pilihlah moderator. Saya tak tahu Dekat siapa sini nak siapa bagi nama tadi? ni. Kak Aziz. Kak Aziz. Kak Aziz. Okay, one more ya. What is the last posting of Klik dengan Bijak FB? What's the last posting on Klik dengan Bijak FB? When's the last posting? The last posting, okay. TikTok. Ada orang jawab. Okay, Hey, ada orang Nur Aina Osman jawab. lagi. Siapa? Aina Osman jawab TikTok. Okay, TikTok Klik dengan Bijak. Bagi orang lain Boleh. Okay, okay, moderator kata bagi orang lain. Siapa yang jawab ni? Bagi nama Okey. penuh. TikTok apa? Apa? Okay, betul. Di sini betul. TikTok Klik dengan Bijak. Okey, Kak Aziz. Oh, you Sorry, lagi. Aina, Kalau Kak Aziz you bagi dapat nama lagi, kita penuh. bagi orang lain lah pula. Boleh tak? Okay. Syura, Okay. okey. Yalah, kita ini semua cenderah hati Sorry ya. Aina, but thank you so much. You are very active. And kepada Ahmad Nur Faizi, is not fishy. I think because she really focus. Dia tak ada. Ini slide sini kita tidak berkongsi dan jawapan ini dibuat semasa sesi ini berlangsung. Memang tuan moderator kita sebelum bermula baru memulakan tugasan beliau untuk menghasilkan soalan-soalan. Jadi soalan ini adalah soalan yang fresh from the oven. Ya. Okay, thank you very much for your kind audience, and I hope that we'll see you again, and I hope that we get your support in all our programs. Dengan Klik dengan Bijak program, please participate, do participate. Please share with your friends, your colleagues, your family members, and your community on the positive use of internet, so that everybody, all of us, termasuklah diri saya sendiri, so that we use it ethically, responsibly, dan juga to ensure that we don't become threats and we don't threat others as well. Dengan itu, once again, thank you very much. Terima kasih Puan Hashimah. Sebelum kita mengundurkan diri, lagi sekali saya Aisyah daripada Knowledge Management and Resource Center KMRC MCMC would like to say thank you very much to PEDI staff dan juga volunteers from Negeri Sembilan for attending our TikTok session today. Thank you so much, dan juga because you all also very active throughout the session. Thanks a lot, thank you again. Dan jika ada umur panjang, kami punya future session yang lain-lain pun diharapkan untuk masuk juga tanpa segan-segan, sebab selalunya kita akan post dekat MCMC website dan juga di MCMC social media account. Thank you everyone. Oh ya, jangan keluar lagi. Kita nak ambil gambar. Kita nak ambil gambar dengan dekat kita punya Zoomies. Jadi semua yang dekat Zoom, sila onkan anda punya kamera. Kita nak ambil gambar untuk kenangan. Nanti kita akan postkan juga gambar yang kita ambil secara Zoom ni dalam Facebook dan IG Klik dengan Bijak ya. Pastikan anda semua ada, nanti akan dapat dilihat dekat on kita punya camera FB semua. Klik dengan Bijak. Start video. Okay. Okay, semua ready.